Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sebelum kita mulakan seminar kita pada petang ini, okay, kita mulakan dengan doa yang kita selalu baca, iaitu kalau untuk orang Islam ada ayat penerang hati. Okay, kalau untuk agama lain boleh baca doa sendiri kalau kamu ada doa yang khusus untuk pembelajaran kamu. Okay. Okey, semua dah bersedia? Semua dah sediakan buku nota kosong atau kertas kosong? Dah? Okey, dah. Okey. Okay, jadi kita mulakan dengan sinopsis dahulu. Sinopsis sebelum kita masuk gaya bahasa, cikgu nak kamu semua fahamkan dahulu apa yang diceritakan dalam novel Tawanan Komander Kaukasus. Okey. Semua dalam seminar ni dah habis baca belum novel Tawanan Komander Kaukasus? Siapa belum? Cuba tengok, cikgu nak tengok dalam ruangan komen. Cuba komen. Cuba komen, dah baca, Darin dah baca, Amelia dah baca, Afiq dah baca, Fikri Hafiz dah baca. Okey, yang lain? Zarfan dah baca, Ainul Najwa dah baca. Okey, siapa yang dah baca tapi separuh je baca? Ke setengah je ke baca? Ada tak? Saya belum, tinggal sikit. Kaisara Anu tinggal sikit. Okey, lagi siapa? Anis? Syarul Aiman? Belum. Anis ada baca sikit tak? Ke ada baca setengah je lepas tu tak habis ke? Ke belum buka lagi? Sebab tak sekolah kan, PTPR. Kis. Ika Zamzuri. Lagi siapa baru masuk ni? Iza. Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk? Okay. Okay, jadi untuk permulaan ceritanya kisah mengenai, kita tengok pada peringkat permulaan dulu. Pada peringkat permulaan, apa yang terjadi? Kalau kurang jelas boleh beritahu cikgu tulisan, kalau tak jelas ke, kecil sangat ke, ada yang tak nampak ke. Okay. Permulaannya ada sekumpulan kawan. Ada sekumpulan rakan. Bernama, siapa dia? Cuba senaraikan, siapa nama kawan-kawan dalam ni? Watak utamanya siapa? Farhani kalau tak silap. Okay, betul. Bernama Farhani. Okay, lagi siapa? Farhani, Kim Yong. Kim Yong. Okay. Kim Yong, Chia Mei. Mira. Haikal. Devnat. Dan juga Wei. Mereka ni bersekolah dalam sekolah yang sama. Belajar dalam satu sekolah yang sama. Dan itu sekolah apa? Siapa tahu mereka bersekolah dalam sekolah apa? Sekolah menengah?
Iaitu Sekolah Menengah Seri Kencana. Okey, nama sekolah mereka adalah Sekolah Menengah Seri Kencana. Okey. Okey. Jadi permulaan itu kemudiannya mereka ditugaskan mengikut kumpulan masing-masing, betul tak? Okey, jadi satu komen. Okey, belum. Ika Zamzuri belum. Afiq Devnat. Betul. Okey, Devnat, Haikal, Mira, Chiame, Kim Yong dan juga Farhani dalam satu kumpulan rakan yang sama. Okey, nampak tak satu Malaysia? Ada India, Cina, Melayu. Jadi dapat ada unsur pelbagai bangsa di sini. Dalam satu sekolah yang sama iaitu Sekolah Menengah Seri Kencana. Haikal. Okey, betul. Okay. Okay, jadi cerita ni dimulakan dengan kehilangan siapa namanya? Dengan salah seorang rakan mereka iaitu siapa nama? Kim Yong. Siapa nama? Bermula dengan kegemparan kehilangan Kim Yong. Tiba-tiba dia hilang, ke mana? Tak tahu. Di mana Kim Yong pergi? Okey? Di mana Kim Yong pergi? Jadi pada semasa kehilangan Kim Yong ni terdapat pelbagai spekulasi yang ditimbulkan oleh orang kampung. Spekulasi tu apa? Spekulasi tu dia macam kira ura-ura ataupun gosip ataupun sesuatu perkara yang tidak betul. Macam-macam perkara yang ataupun rekaan cerita maksudnya. Okey, jadi spekulasi ni kita boleh cakap apa dia? Spekulasi. Spekulasi ni maksudnya kita cuba dekat ruangan komen lah. Okey. Okay, jadi spekulasi ni maksudnya rekaan cerita. Rekaan cerita. Okay. Okay, masa ni mereka memang mencari Kim Yong. Mana Kim Yong ni hilang? Pula tu Kim Yong ni sejenis yang tak berapa nak bercampur dengan orang lain. Sebenarnya Kim Yong ni dia macam suka buat hal sendiri. Jadi bila mereka nak mencari tu mereka tak tahu dekat mana. Sebab apa? Sebab Kim Yong ni sejenis yang tidak berbual dengan orang lain, pendiam, tak bersosial. Betul, Ika Zamzuri. Dia apa? Kim Yong ni dia tak bersosial pun. Dia buat hal dia sendiri. Kalau orang lain nak berkawan tu pun dia tak nak bercampur. Sebab itulah bila Kim Yong hilang ni mereka tak tahu nak cari dekat mana sebab mereka tak rapat, kawan-kawannya tak rapat dengan Kim Yong. Okey. Okey, jadi selepas sebulan berita kehilangan Kim Yong berlalu, mereka ditugaskan oleh cikgu mereka. Siapa nama cikgu mereka? Cikgu Salimah. Selepas sebulan kehilangan, ni masa ni tak jumpa lagi ni Kim Yong. Murid-murid di Sekolah Menengah Seri Kencana
Okey. Iaitu murid-murid tingkatan 1. Mereka tingkatan 1. Tingkatan 1 Arif. Murid-murid tingkatan 1 Arif. Tangan pinjam. Murid-murid tingkatan 1 Arif. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kencana diberi tugasan oleh Cikgu Salimah. Saya tak berapa dengar suara cikgu. Okey. Sekarang Darin dengar tak? Yang lain dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar cikgu. Okey, dengar. Okey, Darin sekarang jelas tak? Darin. Dengar tapi sedikit perlahan. Okey, sedikit perlahan. Sebab cikgu rasa cikgu dah kuatkan suara. Okay, kalau sekarang dengar tak Darin? Okey, dah dengar. Okey. Diberi tugasan oleh Cikgu Salimah. Okay, apa tugasan yang mereka kena lakukan? Mereka kena mencari, tugasannya adalah apa dia? Tugasannya merangkumi cikgu, tulisan cikgu saya tak berapa nampak. Okey, kejap. Okey. Sampai Cikgu Salimah sahaja. Okey. Nanti cikgu akan sambung dengan nota seterusnya. Okey, semua dah habis salin belum? Okey, Amelia dah habis salin. Okey, yang lain? Dah. Okey, dah. Siapa lagi yang belum habis salin? Cepat beritahu cikgu sebelum cikgu padam. Okey, dah. Syahira Azman macam ada angkat tangan. Betul ke Syahira Azman? Okey, semua dah habis salin. Okey. Jadi cikgu nak padam. Okey, sekejap ya.
Okey. Okay, selepas tu cikgu nak sambung dengan seterusnya, iaitu masih di bawah nota permulaan. Okay. Tugasannya merangkumi ataupun memerlukan. Tugasannya memerlukan murid-muridnya untuk mencari serangga. Pada masa ni mereka dibahagikan kumpulan untuk mencari serangga masing-masing. Kalau Farhani ni, jadi mereka ni dikehendaki mencari serangga. Jadi mereka nak mencari kumbang. Okey. Mencari serangga. Sebab apa mereka ni disuruh oleh cikgunya untuk mencari serangga? Sebab dalam dekat sekolahnya ada satu taman mini. Ada satu taman mini, jadi cikgunya ni, cikgunya nak hiaskan zoo mini tu, dari taman mini atau zoo mini namanya, dia nak letak serangga-serangga. Jadi sebab itulah cikgunya memberikan tugasan kepada murid-muridnya untuk mencari serangga yang diperlukan. Okey. Jadi untuk apa? Untuk menghiasi zoo mini. Zoo mini serangga di sekolah. Okay, kita jawab ini bertanya. Okay. Okay, jadi pada masa tu mereka ditugaskan untuk mereka dibahagikan kumpulan dan setiap kumpulan tu diberikan tugasan untuk mencari serangga yang berlainan. Okay, kalau Farhani, Ciame dan Mira, mereka satu kumpulan. Mereka ditugaskan untuk mencari serangga yang bernama kumbang. Okay. Jadi Farhani, Ciame dan juga Mira ditugaskan untuk mencari serangga, untuk mencari kumbang. Mereka ni sebagai satu kumpulan lah, Farhani, Ciame dan Mira. Tapi siapa yang tak puas hati dengan Farhani, Ciame dan Mira sebab mereka ditugaskan untuk mencari kumbang? Siapa? Haikal. Siapa? Haikal. Okey, betul. Namanya Haikal. Tapi Haikal tidak berpuas hati. Sebab bagi Haikal, kenapa Farhani, Ciame dengan Mira yang dapat cari kumbang? Kenapa tugas tu tak diberi kepada mereka yang lelaki? Macam tu mereka merasakan orang perempuan ni macam tak layak untuk menangkap kumbang. Patutnya tangkap rama-rama je. Macam tu bagi pendapat Haikal. Tapi Haikal berasa terkilan. Okay. Kerana dia tidak mendapat tugas tersebut. Bagi mereka, Haikal macam kenapa dia kena tangkap ramai-ramai? Patutnya itu tugas perempuan. Macam tu.
Okey. Okey, jadi Farhani, Ciamil ni dan Mira pun mereka menetapkan satu hari untuk mereka bersama-sama mencari kumbang di tempat mana? Di dusun datuknya. Di dusun datuknya. Okay, pada masa ni Farhani menunggu. Pada masa yang telah ditetapkan pada pukul 3 petang. Kata saya cikgu. Farhani dah berjanji dah dengan Ciamil dan Mira untuk bersama-sama menangkap kumbang. Tapi pada masa tu Ciamil dan Mira lambat datang. Okay. Tapi pada masa tu Farhani dia cuba buat kerja dia terlebih dahulu dengan pergi dahulu dengan dusun datuknya. Tapi sesuatu telah berlaku. Lewat. Sebab apa? Sebab Farhani ni dia datang setengah jam awal dah. Dia tunggu awal. Nampak tak Farhani ni jenis yang menepati masa. Okay. Semua dah habis salin ke? Lagi sikit cikgu. Lagi sikit? Ya. Yeah. Cikgu izinkan saya keluar sebab bateri phone nak habis. Terima kasih cikgu. Sama-sama Munira Ashila. Terima kasih. Okay, kalau dah habis salin boleh beritahu cikgu. Okay, cikgu terangkan sinopsis dulu sebab cikgu nak kamu betul-betul faham sinopsis ni terlebih dahulu. Sebab nanti untuk gaya bahasa, cikgu akan sertakan sekali dengan ayat-ayat yang terdapat dalam novel tu. Contoh ayat. Okay, jadi cikgu takut kamu tak faham. Ni ayat yang mana? Yang mana dalam novel? Okay, boleh? Okay. Izzah boleh Izzah? Okay. Okay, Afiq dah siap. Ika Zamzuri dah siap. Okay, yang lain dah siap. Amelia dah siap. Dah cikgu. Kaisara dah siap? Dah. Dah. Nurul Nusrah dah siap? Okay.
Yang cikgu nak tuliskan nota sikit. Okay. Okay, jadi sementara tunggu Ciameh dengan Mira ni, Farhani ni dia pergi menjelajah. Dia pergi cari kumbang dalam dusun datuknya. Tapi pada semasa Farhani mencari kubun dusun datuknya, Farhani terjumpa semasa berjalan di dusun datuknya. Farhani terjumpa satu pondok usang ataupun rumah usang. Okay. Rumah usang. Okay, dan semasa Farhani berjalan masuk ke rumah usang tu, Farhani ternampak ada satu tangga ke bawah tu. Oh, tangga apa tu? Jadi Farhani pun pergi ke bawah tangga tu. Dia nak tengok apa yang kat bawah tangga tu, ada apa. Sekali Farhani lalu kat tangga tu, tiba-tiba dia rasa satu dimensi yang berlainan masa dia kat situ. Dia nak masuk. Dia nak teruskan perjalanan masuk ke tangga tu, dia macam ada nampak cahaya. Macam dia nampak satu dimensi berlainan, tapi rasa dia lain. Tapi dia tak cuba masuk. Sekali lepas tu, Farhani pun termasuk dalam satu dimensi, di mana satu dunia yang lain. Iaitu dunia tu dipenuhi dengan kumbang-kumbang, kumbang tanduk. Itulah dunia kumbang yang Farhani jumpa dekat rumah usang datuknya. Okay. Farhani telah masuk ke dimensi lain, iaitu dunia kumbang. Jadi dekat situlah, dekat dunia kumbang itulah Farhani berjumpa dengan banyak serangga kumbang yang bernama Komander Kaukasus, yang jahat. Farhani berjumpa dengan banyak kumbang. Pada masa itu dia ditangkap oleh kumbang, oleh tentera kumbang. Dengan banyak kumbang. Okay. Seperti kita senaraikan nama-nama kumbang tu. Seperti ni ketua dia. Bukan ketua lah. Ketua tenteranya. Komander Kaukasus. Ni jahat ni. Komander Kaukasus ni. Komander Kaukasus ni yang jahat. Dia nak tawan manusia. Dia nak jadikan manusia ni sebagai bahan uji kaji. Oh, Ika. Cikgu boleh saya tahu tajuk novel ni, novel Komander. Betul Ika. Betul Darin. Terima kasih Darin. Okay, namanya novel Komander Kaukasus. Untuk tingkatan 3. Okay. Novel Komander Kaukasus. Apa lagi nama yang kita dapat tahu nama kumbang? Maharaja Tanduk. Maharaja Tanduk ni raja segala kumbang lah dekat situ. Komander Kaukasus ni dia berhasrat untuk merampas kuasa Maharaja Tanduk.
Di mana Maharaja Tanduk ni anaknya siapa anaknya? Dia ada anak. Dia ada anak yang bernama Puteri Cleopatra. Puteri Cleopatra. Ni puterinya. Tapi puteri ni terpaksa melarikan diri ke satu tempat. Sebab apa? Sebab Komander Kaukasus ni jahat. Dia nak berampas kuasa. Jadi pada masa tu Puteri Cleopatra tak ada kuasa. Jadi bila Komander Kaukasus ni dia dah menguasai, jadi Puteri Cleopatra ni terpaksa mengundurkan diri. Okay. Ada lagi nama kembar yang baik seperti Bara, Dara Bintik. Dan satu lagi, kembar Dara Bintik. Siapa namanya? Dara Merah. Okay, ni namanya. Jadi, kumbar-kumbar yang baik ni seperti Bara, Dara Bintik, Puteri Cleopatra banyak membantu Farhani dalam perjalanannya dalam dunia kumbang tu. Okay, dan semasa perjalanan tersebut Farhani terserempak dengan Kim Yong. Semasa Farhani ditempatkan dalam satu mesin, satu tabung. Dia ternampak seorang yang dia sangat kenal. Kim Yong. Kim Yong sebenarnya kena tangkap juga dalam tawanan kumbang tersebut. Okay. Macam mana nak buang? Apa? Jadi siapa yang dah habis salin beritahu cikgu. Cikgu nak tulis ke nota yang seterusnya. Okey, semua dah siap ke? Dah cikgu. Dah.
Cikgu boleh tak cikgu sayangkan kamera? Saya tak nampak lepas ditangkap. Okey, kejap ya Ika. Ika nampak tak sekarang? Selepas ditangkap. Okey. Okay. Okay, jadi pada masa ni banyaklah konflik berlaku. Banyak konflik berlaku. Darah bintik dan darah merah ni sebenarnya tak sehaluan. Sebab apa? Sebab darah merah ni sebenarnya berpihak kepada Komander Kaukasus. Ini sebenarnya dikatakan sebagai api dan api dalam sekam. Faham tak maksud bagaikan api dalam sekam? Siapa pernah jumpa bagaikan gunting dalam selimut? Tu ibaratnya. Contohnya maksudnya dalam kumpulan tu mesti ada musuh. Okay. Musuh yang tidak diketahui, yang kita tak sedar. Oh rupanya rupanya dia nampak macam berpihak pada kita. Tapi sebenarnya tak. Okay. Okay, jadi selepas tu jadi semasa Farhani cuba menyelamatkan dirinya, Haikal Devna dan juga Wei. Mereka ni bersama-sama mencari. Kalau dekat kampung tu mereka dah gempar juga, Farhani hilang. Sebelum ni Kim Yong hilang. Selepas tu Farhani pula hilang. Jadi mereka dapat tahu tempat terakhir yang Farhani pergi iaitu dusun datuknya. Jadi Haikal, Devnat dan Wei mencari Farhani. Di dusun datuknya. Tetapi mereka juga terperangkap. Dalam dunia kumbang. Jadi pada manusia ni banyak berlaku konflik. Di mana di mana kumbang yang bernama Bara dengan si Dara Bintin ni cuba selamatkan Farhani dan kawan-kawannya. Farhani, Kim Yong, Haikal, Devnat dan juga Wei. Mereka cuba menyelamatkan mereka untuk mengeluarkan manusia-manusia ni dari dunia mereka. Okey. Selepas pelbagai pertarungan, kelima-lima mereka rakan tersebut berjaya keluar dari dunia kumbang dengan bantuan Puteri Cleopatra
bara dan juga dara bintik. Okey. Okey. Pengajarannya selepas mereka ditangkap ni, mereka dah mengalami dunia kumbang tu, mereka berasa insaf. Mereka merasakan oh, kumbang pun ada hidup mereka tersendiri. Jadi mereka pun berazam untuk tidak menangkap kumbang sesuka hati selepas ni. Tapi sebab kumbang ni pun ada perasaan juga. Mereka pun nak hidup juga macam tu. Okay. Okay, semua faham tak mengenai sinopsis novel? Faham, Pemanduan cikgu. kasus? Faham. Semua faham? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita ni? Sebelum kita pergi kepada gaya bahasa. Okay. Tak semudah tu mereka keluar. Mereka keluar sekali tu, tiba-tiba mereka dah keluar tapi orang lain masih tak nampak. Ibu bapa mereka masih tak nampak mereka. Kenapa saya dah keluar tapi orang lain tak boleh nampak. Rupa-rupanya mereka ada beri satu suntikan kepada mereka untuk uji kaji. Rupa-rupanya uji kaji tu berlakulah, maksudnya berjalan dengan lancar. Uji kaji tu berkesan. Sebab mereka nak aplikasikan suntikan tu kepada kumbang-kumbang. Maksudnya mereka boleh jadi halimunan. Lepas tu mereka balik semula ke dunia kumbang untuk dipulihkan kembali. Lepas tu barulah mereka orang lain nampak. Okay, jadi dalam novel ni kita dapat lihat penulis menelusuri perasaan haiwan, perasaan haiwan, menerusi perbuatan manusia, apa yang manusia dah buat. Kamu semua suka tak kumbang tanduk? Siapa selalu jumpa kumbang tanduk? Siapa yang selalu main? Cikgu tak main. Tak pernah. Cikgu nampak kumbang tanduk, cikgu lari. Afiq pernah, Afiq? Fikri Hafiz pernah? Tak pernah. Kumbang tanduk ni dia malam dia terbang. Dia terbang sini, cikgu tak suka betul. Tapi kalau masa siang dia terbaring. Kumbang besar tu ke? Kumbang besar tu Ika. Kumbang dia bertanduk. Dia warna coklat pekat. Dia kalau malam-malam kan, kalau dapur kamu tu tak ada jaring dia akan masuk. Kalau kamu buka lampu, kalau tutup lampu dia tak akan masuk. Dia suka yang dekat bahagian yang ada lampu. Tak pernah cikgu takut. Cikgu dulu kalau kat rumah cikgu tu dekat Keluang Johor tu selalu ada. Dah lali dah. Kadang-kadang termasuk dalam singki, kadang-kadang termasuk dalam periuk nasi, bukan periuk nasi, ada dalam kadang-kadang termasuk dalam periuk nasi, kadang termasuk dalam tepi periuk tu. Termasuk dalam singki tu yang susah nak keluarkan tu cikgu macam madas betul. Dah lah cikgu beli. Cikgu pakai penyapu, cikgu buang kat luar. Cikgu tak pernah bunuh lah. Cuma cikgu buang dekat luar, letak dalam longkang ke. Okay. Okay, semua dah habis salin? Dah, cikgu. Dah? Okay, jadi cikgu nak padam. Cikgu nak mulakan pembelajaran gaya bahasa. Okay.
Apa itu gaya bahasa? Okay, sekarang cikgu nak masuk gaya bahasa pula. Okay, sebelum kita masuk gaya bahasa dalam novel Komando Kaukasus ni. Okay. Siapa pernah belajar dalam kelas? Gaya bahasa dalam novel. Gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Siapa yang pernah belajar tapi masih kurang faham? Siapa yang tak pernah jumpa? Apa tu gaya bahasa? Bahasa yang bergaya ke? Sinkop tu ke? Betul Amelia. Contohnya macam sinkop, simili, personifikasi, hyperbola. Itu antara contoh. Apa lagi yang Amelia faham? Siapa yang dah pernah belajar sebelum ni? Kalau dekat sekolah, cikgu ada ajar tak? Macam mana apa itu gaya bahasa? Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Okay. Kadang-kadang memang betul. Kadang-kadang gaya bahasa ni memang tak selalu difokuskan. Sebab biasanya kalau dalam Komsas novel ni kita fokus kepada kita fokus kepada selalu tema, persoalan, nilai dan pengajaran. Betul tak? Kamu pernah tak jumpa? Kamu pernah tak selalu jumpa tema, persoalan, pengajaran, nilai moral? Kan? Kamu semua banyak belajar pasal tu, betul tak? Betul. Betul kan? Cara penulis menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu perkara. Okay. Betul Liza Saila. Okay. Betul. Okay, gaya bahasa ni merupakan cara pengguna untuk menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu perkara. Okay, boleh? Okay, cikgu minta maaf sebab tadi ada masalah teknikal sikit. Cikgu baru perasan. Okay, kita teruskan seminar kita. Okay. Okay, macam Iza cakap, cara penulis menggunakan bahasa. Okay. Antaranya cara penulis. Okay. Cara penulis menyampaikan sesuatu perkara. Sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa sebagai alat.
menyampaikan sesuatu bahasa, sesuatu perkara melalui bahasa sebagai alat. Okey. Ni lebih ringkas sedikit. Cara pemakaian bahasa dan juga cara penulis menyampaikan sesuatu perkara melalui bahasa sebagai alat. Okay, maksudnya segala maksud, contohnya penulis tu nak menyampaikan sesuatu, maksud. Tapi takkanlah penulis nak sampaikan dalam menerusi online ke, menerusi perjumpaan ke, betul tak? Jadi segala idea, segala apa yang penulis fikirkan, apa yang penulis faham mengenai sesuatu perkara dalam novel tu. Jadi penulis novel tu menyampaikan apa yang beliau nak sampaikan melalui bahasa sebagai alat. Jadi penulis menggunakan gaya bahasa sebagai cara, salah satu cara untuk menyampaikan maksud yang beliau ingin sampaikan. Okey? Okay, gaya bahasa ni terdiri daripada pelbagai jenis. Pelbagai jenis. Seperti aliterasi, diksi, personifikasi, hyperbola, metafora, simili, peribahasa pun merupakan salah satu daripada gaya bahasa. Peribahasa. Paradoks, sinkop, inversi, repetisi, dan juga perlambangan. Ini antara contoh gaya bahasa. Ini antara contoh. Peribahasa termasuk juga dalam simpulan bahasa. Itu pun gaya bahasa juga. Okay. Lagi apa lagi yang cikgu tertinggal? Ada tak cikgu tertinggal? Siapa yang nak yang ni? Ironi, perlambangan, anafora, betul Amelia. Anafora, lagi apa?
Epifora. Metafora dah. Asonansi. Banyak jenis dari bahasa. Asonansi. Kata ganda. Kata ganda bukan gaya bahasa, Izzah Sailah. Okay, kata ganda tak termasuk dalam gaya bahasa. Kata ganda ni merupakan bentuk kata. Dia bukan termasuk dalam gaya bahasa. Okay. Okay, jadi kalau kamu ni kamu akan jumpa gaya bahasa yang macam ni hanya dalam karya. Hanya dijumpai dalam karya. Seperti cerpen, novel. Dalam karya sastra. Jadi pun nak tambah. Dalam karya sastra. Seperti cerpen, novel, sajak dan puisi. Okay. Jadi keunikan karya sastra yang kita ada ni, ada gaya bahasa, pelbagai gaya bahasa yang kita ada. Okay, kalau siapa dah habis salin boleh beritahu cikgu. Okay, setakat ni kamu semua faham tak mengenai maksud gaya bahasa? Faham. Faham? Okay. Faham. Faham. Okay. Gaya bahasa. Okay, cikgu nak snap gambar sekejap ya. Okay. Semua dah habis salin? Dah. Sudah? Okay. Kalau dah cikgu nak padam.
Okey. Jadi kita tengok satu-satu mengenai gaya bahasa yang ada dalam novel Komander Kaukasus. Gaya bahasa dalam novel di antara gaya bahasa yang saya dapat dalam novel Komander Kaukasus. Kawanan, Komander Kaukasus. Cikgu akan terangkan sekali maksud gaya bahasanya dan juga terangkan sekali dengan contohnya. Gaya bahasa dalam novel Tawanan Komander Kaukasus. Okey. Seperti yang pertama. Apa dia? Okey. Diksi. Okay. Apa maksud diksi ni? Diksi ni dia merujuk kepada pemilihan kata atau istilah. Atau istilah tertentu. Kalau kamu tengok dah ada nama-nama pelik kan? Dekat dalam novel ke karya mana-mana kan, dalam contohnya ada nama tu dalam terma Perancis, ada dalam terma bahasa Arab, ada dalam terma bahasa Inggeris. Itu namanya penggunaan diksi, iaitu pemilihan kata ataupun istilah. Okay. Kalau dalam novel Komander Kaukasus, okay, ya. Okey, kalau dalam Komander Kaukasus, kita dapat lihat pemilihan kata dengan istilah dalam novel. Mereka ada menggunakan nama saintifik. Penggunaan nama saintifik. Nama-nama yang pelik-pelik. Nama saintifik ataupun kalau nama saintifik ni kita boleh guna nama saintifik, penggunaan nama-nama saintifik. Iaitu dari segi sains. Yang macam sains sangat dengarnya. Dari segi sains, saintifik. Okay. Contohnya kita dapat lihat melalui nama-nama kumbang. Nama-nama kumbang, nama-nama saintifik. Nama-nama saintifik. Berbagai jenis kumbang. Okey. Pelbagai jenis kumbang. Okey, kalau dalam novel tu ada pelbagai jenis gelaran nama kumbang tu, saintifik. Apa contohnya? Contohnya Lampyridae. Lampyridae. Ini contoh. Cikgu tulis nama yang merah ni sebab ni contoh. Lampyridae. Ataupun lagi apa lagi? Calosoma. Calcosoma. 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 Kaukasus.
Nama-nama pelik-pelik ni lah nama-nama istilah pemilihan kata iaitu diksi. Lemphiridae, Calcosoma caucasus. Dia apa lagi? Coccinellidae. Coccinellidae. Vivil. Ni nama-nama kumbang lah ni. Vivil. Chrysomelidae. Kita tepi sangat pula. Dan juga Cicindelidae. Ini antara nama-nama istilah untuk kumbang. Untuk kumbang yang nama-nama kumbang dalam novel Tawanan Komander Caucasus. Isi pemilihan kata istilah. Okey. Pelik-pelik kan namanya, betul tak? Kamu nak menyebutnya pun nak terbelit lidah. Cuba kamu sebut. Nak terbelit dah lidah. Betul tak Kaisara? Betul cikgu. Cakap apa sebutan macam ni? Tapi itulah sebutannya macam tu. Okay, jadi kita pergi yang kedua pula. Okay, yang kedua ayat lain iaitu yang kedua, ini pemilihan kata saintifik. Okay, yang ni yang pertama A. Kalau B, ada lagi penggunaan bahasa Arab. Penggunaan nama-nama dari bahasa Arab. Ini pun ada. Contoh. InsyaAllah. 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 Alhamdulillah. Ini pun ada dalam novel Tawanan Komander Caucasus. Alhamdulillah. Yang paling wajib. Assalamualaikum. Ni wajiblah sebab ada watak orang Melayu. Okay. Ini penggunaan nama-nama dari bahasa Arab. Ni kalau semua dah habis salin boleh beritahu cikgu sebab cikgu nak sambung nota. Cikgu nak padam dulu, tuan tulis sambung nota. Dah siap cikgu. Okay, dah siap. Okay, yang lain dah siap. Dah siap. Okay, dah siap. Okay. Kalau dah siap, cikgu nak padam. Okay, dekat nota bawah tu kamu terus sambung. Sebab cikgu nak terus sambung ke nota diksi sikit lagi. Okay. Losi apa dia? Okay, selain daripada penggunaan kata saintifik, apa lagi? Kata bahasa Arab, okay. Bagi bahasa dalam ni pun penggunaan kata pun melibatkan penggunaan
Bahasa istana. Penggunaan bahasa istana. Nama panggilan istana. Okay. Ini dalam ni panggilan istana ni digunakan oleh tentera kumbang untuk maharaja. Maharaja kumbang tu iaitu maharaja tanduk. Okay, seperti tuanku. Tuanku. Beta. Dan juga majlis pertabalan. Ada maharaja tanduk dan juga puteri Cleopatra. Jadi bahasa istana digunakan dalam novel Tawanan Komando Kaukasus ni sebab adanya wujudnya watak-watak istana seperti maharaja tanduk dan juga Cleopatra. Ini wujudnya watak-watak istana. Walaupun ni haiwan je tapi dia ada istana dia sendiri. Itulah yang penulis nak sampaikan. Sebab kehidupan dia nak sampaikan, kehidupan kumbang ni pun sama juga dengan kehidupan manusia. Mereka pun nak hidup. Mereka pun ada kehidupan mereka sendiri. Seperti maharaja tanduk dan puteri Cleopatra. Okay. Semua dah habis salin? Dah cikgu. Dah. Okay, jadi kita pergi ke yang seterusnya iaitu selepas diksi. Ada penggunaan gaya bahasa dalam novel Tawanan Komando Kaukasus iaitu peribahasa. Peribahasa ni pun merupakan salah satu daripada gaya bahasa yang wujud. Okay. Peribahasa. Peribahasa ni macam cikgu cakap terbahagi kepada banyak. Ada simpulan bahasa, ada juga perumpamaan, pepatah dan juga bidalan. Ini tengok peribahasa. Yang pertama kita tengok contoh iaitu simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Okay, kalau simpulan bahasa ni, kita boleh tengok. Pilih kasih. Yang tak ada contoh ayat. Bukan contoh ayat, maksudnya ayat dalam novel tu. Cikgu Salimah. Okey, kalau cikgu tulis dengan tulisan marker warna hijau nampak tak? Kurang cikgu. Kurang Okay. Tak
Sebab cikgu nak cuba je tadi. Cikgu Salima memang pilih kasih. Pilih kasih ni simpulan bahasa. Apa maksud pilih kasih ni? Apa maksud pilih kasih? Dia macam nak orang tu je. Memilih kan, betul tak? Milih. Memilih orang yang dia nak, rasa dia nak budak sebelah. Okey, betul. Dia rasa dia nak orang tu je. Tapi orang lain dia tak bagi perhatian. Okay, sebab apa ada yang ni? Cikgu Salimah yang pilih kasih. Sebab masa tu Haikal merasakan Cikgu Salimah tak adil. Sebab macam cikgu cakap tadi, Cikgu Salimah ni dia bagi tugas mencari kumbang untuk Farhani. Farhani, Mira dan juga Ciameh. Tapi Haikal tu disuruh cari Amrama pula. Jadi dia tak puas hati. Ya Afiq, kalau cikgu kalau cikgu tugaskan kamu cari Rama-Rama, cikgu tugaskan orang perempuan cari kumbang, Afiq nak tak? Afiq? Boleh je. Afiq tak kisah, ada orang kisah. Okay, lagi apa lagi? Buah tangan. Buah tangan yang dibawa, ni ayat dalam novel tawanan Komander Kaukasus. Yang dibawa segera dihulurkan kepada tuan rumah. Kepada tuan rumah. Okay, lagi apa lagi? Jangan ambil hati. Ini maksudnya ambil hati. Jangan ambil hati. Dengan kata-kata Akmal. Ini antara ayat-ayat dalam novel Tawanan Komander Kaukasus. Sambil itu kita belajar maksud-maksud peribahasa yang ada. Ya, apa maksud buah tangan? Hadiah. Buah tangan ni maksudnya macam hadiah. Dia bukan hadiah, maksudnya kalau kita melawat orang, mengunjungi orang, orang kata itu kira macam kita punya budi bahasa lah untuk bawa buah tangan. Contohnya buah-buahan ke, makanan, tu contohnya. Cendera hati. Cendera hati pun boleh dikira, tapi sebagai macam kenang-kenangan. Kalau kita dapat datang ke mana? Dapat datang melawat orang yang sakit ke, melawat kawan ke kan. Kita membawa buah tangan. Tak semestinya yang mahal. Cendera hati ataupun hadiah tu macam berupa bentuk makanan ke, semasa ziarah orang, betul? Biasanya kalau kita pergi hospital mesti bawakan makanan kan, betul tak? Tu kira macam buah tangan. Okay, ambil hati. Apa maksud ambil hati? Jangan ambil hati dengan kata-kata Akmal. Ambil hati ni maksudnya Terasa. Betul. Jangan terasa. Jangan terasa ataupun kata jangan sentap. Kalau orang tersinggung, macam Iza cakap tersinggung. Ambil hati ni maksudnya tersinggung ataupun
Terasa. Kalau kata kasarnya sentap. Pernah dengar tak sentap? Janganlah sentap orang cakap macam tu. Pernah dengar tak sentap tu apa? Banyak kali. Banyak kali sini. Okay. Jadi tapi biasanya orang akan cakap janganlah terasa dengan kata-kata saya. Ataupun janganlah tersinggung dengan apa yang dia cakap tu. Tu maksudnya ambil hati. Okay. Semua dah habis salin? Dah. Dah cikgu. Dah. Okey. Jadi cikgu nak teruskan masih dalam rangkuman simpulan bahasa. Okey. Dalam simpulan bahasa. Di antara ayat yang lain, antara ayat yang lain, berasa malu dengan sikap anak. Terutamanya yang panas baran itu. Siapa maksud panas baran? Cepat marah. Ya? Cepat marah. Cepat marah ataupun cepat melenting. Pun boleh. Itu maksudnya cepat marah atau cepat melenting. Okey, apa lagi? Bila setitik rosak susu sebelanga. Apa maksud peribahasa ni? Bila setitik rosak susu sebelanga. Siapa pernah dengar? Bila setitik rosak susu sebelanga ni maksudnya disebabkan seseorang berbuat salah ataupun buat sesuatu yang tidak kena, semua orang lain pun kena. Ibaratnya macam tu, bila setitik rosak susu sebelanga. Contohnya kalau dalam kelas kamu, ada kawan kamu tak siap kerja. Tapi kawan kamu seorang tu je yang tak siap kerja. Tapi semua kena berdiri. Itu ibaratnya. Umpama bila setitik rosak susu sebelanga. Disebabkan seorang yang kena, semua orang pun kena tempiasnya. Itu maksud bila setitik rosak susu sebelanga. Okey. Apa lagi? Ringan tangan. Apa maksud ringan tangan? Ringan tangan ni maksudnya Rajin. rajin. Betul. Dia sama maksud dengan ringan tulang. Sama dengan ringan tulang. Rajin pun boleh. Okay, apa lagi? Ni pun sama seperti seekor kerbau membawa tumpuk semuanya terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya sama saja macam nilai setitik rosak susu sebelanga. Ini yang lama nilai setitik rosak susu sebelanga. Kalau yang baru
seperti seekor kerbau membawa lumpur, semuanya terpalit. Maksudnya seorang terkena, semua kena tempiasnya. Semua seorang buat salah, semua yang kena, yang lain kena tempiasnya. Okey. Semua ayat-ayat ni ada dalam novel. Novel tawanan Komander Kaukasus. Okey, kita tengok yang B pula. B iaitu perumpamaan. Pepatah ataupun bidalan. Okay. Cikgu duduk di tengah sikit untuk salin. Okay. Sudah gaharu cendana pula. Ini antara contoh bidalan. Sudah gaharu cendana pula. Dalam novel dia ada ayat ni saja. Tapi patutnya ada sambungan, betul tak? Apa sambungannya? Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Ya, betul. Betul. Siapa suara tu? Suara tu comel je. Suara siapa tu? Darin ke? Ke Izzah? Siapa? Suara siapa tu? Cuba komen dalam ruangan komen. Cikgu dengar dari tadi. Suaranya comel je. Okay. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Ini namanya bidalan. Bidalan biasanya ada 2 rangkap. Okay. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dimaksudkan dah apa, benda tu dah dimaklumkan oleh semua. Maksudnya semua dah tahu. Tapi masih ada juga yang nak bertanya. Tu maksudnya. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Tadi suara siapa yang jawab tadi tu? Yang sudah tahu bertanya pula. Cikgu tak tahu suara siapa. Suara Darin ke? Cikgu tanya. Suara Ika. Okey. Cikgu tak perasan tadi. Okey. Oh, suara Ika. Comel suara Ika. Okey, kalau suara cikgu dah garau dah. Suara dewasa. Okey, lagi apa lagi? Berpantang maut sebelum ajal. Ini antara contoh pepatah. Apa maksud berpantang maut sebelum ajal? Maksudnya berpantang maut sebelum ajal ni maksudnya mati itu akan datang pada tiba masanya. Okay, berpantang maut sebelum ajal. Maksudnya sebelum ajal kita datang tu kita kena berlawan habis-habisan. Maksudnya sebelum mati kita tak tahu kita akan maut, kita punya tarikh kematian bila, betul tak? Semua tu terletak di Lauh Mahfuz. Jadi namanya berpantang maut sebelum ajal. Okay. Lagi yang terdapat dalam novel Tawanan Komander Kaukasus ni adalah Bapa Borek Anak Rintik. Ini antara contoh perumpamaan. Okay. Seperti ini sama seperti macam bagaimana acuan begitulah kuihnya. Itu sama maksud. Itu maksudnya bagaimana ayah kamu, macam itulah kamu. Contohnya kalau sikap ke, rupa ke, kan, macam tu. Bapa borek, anak rintik.
Okey, semua faham mengenai gaya bahasa, peribahasa? Faham cikgu? Faham. Okey, dah habis Salim? Dah cikgu. Okey, dah. Okey. Okey, kita pergi ke bahagian simili pula. Okey, dan antara gaya bahasa yang lain yang terdapat dalam dalam apa? Dalam novel Tawanan Komando Kaukasus adalah simili. Okay, apa maksud simili ni? Simili ni merujuk kepada perumpamaan. Simili ni dia lebih kepada membandingkan sesuatu keadaan. Keadaan, suasana atau benda lain. Okay. Perbandingan ni atau perumpamaan ni selalunya dimulakan dengan bak. Apa lagi? Bagai. Laksana. Dan juga umpama. Okey. Ini antara contoh. Okey, fungsi dia. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menimbulkan kesan penegasan maksud. Ini maksudnya maksud yang ditunjukkan tu hendak ditegaskan. Okay. Menimbulkan keindahan irama. Okey. Contohnya. Okey, contoh dalam novel Tawanan Komando Kaukasus. Okey, rumah besar. Seperti. Ini adalah perumpamaan atau perbandingan.
seperti mahligai itu memang sunyi. Okey, apa lagi? Tiba-tiba sahaja. Okey, simile ni tak sama perumpamaannya dengan perumpamaan yang peribahasa tu. Kalau perumpamaan tu dia panjang macam bab kata pepatah apa? Begitulah acuan, begitulah kuihnya. Tu lain. Kalau simile ni dia macam ni, dipendek saja macam ni. Seperti tiba-tiba sahaja Puan Lee meracau-racau seperti, ini perbandingan, seperti orang hilang akal. Okey. Lagi satu contoh. Dia merasakan dirinya umpama duduk dalam keranda. Ini antara contoh simile. Dia pendek saja perkataannya. Seperti, umpama. Ini adalah contoh simile. Iaitu perumpamaan. Okay. Semua faham tak mengenai simile itu apa? Faham. Okay. Semua dah habis salin ke? Dah. Dah. Dah cikgu. Dah. Sekejap ya. Okay, kita pergi contoh yang ke berapa sekarang? Yang ke berapa tadi? Siapa ingat? Yang ke okey, tadi ketiga. Okey, sekarang yang keempat. Okey, keempat iaitu personifikasi. 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 Okey. Apa itu personifikasi? Personifikasi ni memberi maksud adalah pemberian sifat manusia kepada benda bukan hidup. Okey.
kepada benda bukan hidup. Okey, pemberian sifat manusia. Cikgu izinkan saya untuk keluar, saya ada urusan. Okey, boleh Afiq. Terima kasih. Okey, jadi fungsinya adalah untuk apa? Untuk memberikan gambaran tertentu. Okey, kalau biasanya, kalau kamu tengok pokok kelapa ataupun pokok dekat tepi jalan, pokok itu melambai-lambai dari kiri ke kanan. Maksud dia macam ni pokok tu kan. Dia macam mengibar-ngibar kan, betul tak? Jadi tu maksudnya. Daun pokok itu melambai-lambai. Jadi maksudnya daun pokok tu dia menggunakan sifat manusia iaitu melambai-lambai. Okey. Maksudnya bergoyang. Okey, betul. Ika Zamzuri. Okey, lagi kalau kamu rasa angin, kalau kamu duduk tepi pantai, angin yang bertiup menampar muka ini. Menampar. Menampar ataupun menyentuh muka. Itu sifat manusia. Menampar atau menyentuh. Jadi itu maksudnya personifikasi. Menyapa pun betul. Menyapa tu penggunaan sifat manusia. Menyapa. Angin sepoi-sepoi menyapa diri ini di tepi pantai. Contohnya tengok. Nak mencantikkan ayat, nak menambahkan keindahan ayat tu, guna personifikasi. Itu beri sifat manusia kepada benda-benda bukan hidup. Okey. Ataupun contohnya hati ini, ataupun ni, fikiran ini jauh berterbangan. Kan? Fikiran ni benda bukan hidup, dia bukan manusia. Tapi fikiran ni dia jauh melayang-layang berterbangan. Itu merupakan menggunakan sifat manusia. Okey? Kalau dalam novel Komander Kaukasus ni yang mana? Kalau dalam novel Komander Kaukasus, rasa bangga menjengah seketika. Okey. Rasa perasaan bangga tu menjengah seketika. Menjengah ni perkataan perbuatan manusia, sifat manusia. Menjengah seketika. Maksudnya timbul seketika. Perasaan bangga tu ada seketika, wujud seketika. Itu maksudnya menjengah. Kalau kita menjengah dari 2 tingkap, betul tak? Kalau manusia biasa. Okey. Perasaan gemetar. Perasaan gemetar tiba-tiba sahaja menyelinap dalam hati. Menyelinap ni macam menyorok. Menyelinap macam susu masuk, macam masuk menyorok-nyorok. Menyelinap. Ni untuk manusia. Tapi digunakan untuk perasaan yang benda bukan hidup. Perasaan tiba-tiba sahaja menyelinap dalam hati. Okay, apa lagi? Itu pun kalau maut masih belum menjengahnya. Ini sama macam yang pertama, menjengahnya. Tapi ni maut. Maksudnya maut ni menjengahnya. Maut ni apa? Mengunjung, melawat diri kita.
Kalau kita biasanya orang cakap malaikat maut. Apa dia? Mendekati. Mendekati, betul. Jawapannya mendekati. Menjengah ni macam mendekati. Mendekati, datang melawat, datang rapat. Macam tu. Dia dekat je dengan kita. Dia datang dekat je dengan kita. Okay. Semua faham mengenai apa itu personifikasi? Faham. Faham, cikgu. Okay. Faham. Semua dah habis salin? Dah. Itu apa beza Dah. PPT dengan seminar percuma? Okey, sekejap lagi cikgu akan terangkan. Okey Darin, kita habiskan poin terakhir, sekejap lagi cikgu akan terangkan. Okey. Okey, kita tengok poin yang kelima, yang terakhir tu hari ni. Okey. Okey, hyperbola. Yang kelima iaitu hyperbola. Okey, hyperbola ni merujuk kepada penggunaan perkataan yang melampau-lampau. Yang tak logik akal. Okey. Penggunaan kata yang melampau-lampau. Ataupun tidak logik. Okey. Ataupun ungkapan keterlaluan. Okey, ataupun sebenarnya ungkapan yang keterlaluan. Yang melampau-lampau lah, yang kita rasa macam kenapa guna perkataan tu? Macam over pula. Biasanya orang cakap macam over pula. Okay. Hyperbola. Kalau dalam hyperbola dalam novel. Kata-kata Encik Adnan mematikan. Idea Puan Asma. Okay, kalau ayat biasa kan, biasanya kita akan cakap akan ku sanggup renangi lautan api untuk kamu. Macam tu lah kata hyperbola. Contohnya, mana ada lautan api? Lautan api tu kan panas, macam mana dia nak lalu? Itu gambaran yang dia sanggup buat apa sahaja. Tapi contohnya yang lain, saya rela tunggu kamu untuk kamu 1000 tahun. Maksudnya dia akan tunggu sampai bila-bila maksudnya. Tapi digunakan hyperbola untuk melambangkan yang dia memang sanggup tunggu bila-bila pun yang dia nak, sampai 1000 tahun. Kalau kamu dengar, siapa nyanyi tu? Lagu 1000 tahun. Rela aku menunggumu 1000 tahun. Okay, tipu daya yang merasuk jiwanya. Ini antara contoh. Mematikan, merasuk. Kata-kata Encik Adnan mematikan idea Puan Asma. Kalau ayat yang biasa, menghentikan. Menghentikan idea Puan Asma. Terhenti tiba-tiba idea dia. Tiba-tiba hilang daripada lamunannya macam tu. Tapi dalam hyperbola kita guna ayat yang lebih upgrade sikit, advance sikit. Contohnya mematikan. Tipu daya yang merasuk jiwanya. Okay. Itu sama, tipu daya yang merasuk jiwanya. Boleh kita bercakap tipu daya yang memasuki jiwanya, tipu daya yang mempengaruhi jiwanya. Tapi diguna
tipu daya yang merasuk jiwanya. Nak kata hyperbola kan? Perkataan yang melampau-lampau. Okey, ataupun angin satu lagi, angin petang. Angin petang yang dingin dan nyaman sekali. Nyaman sekali sekala singgah menggigit kulit lengannya yang terdedah. Menggigit. Ataupun kita boleh tulis angin petang tu menyapa. Kita boleh guna perkataan manusia, sifat manusia, kulit lengannya menyentuh. Tapi disebabkan ada hyperbola, kita guna menggigit. Macam terasa betul angin petang tu, nak tunjukkan yang angin tu betul-betul terasa oleh kulit lengannya yang terdedah. Okay, ini maksud hyperbola. Okay, semua faham tak mengenai apa itu hyperbola? Faham. Faham Okay, cikgu. Okey, jadi untuk hari ini kita belajar seminar mengenai gaya bahasa. Okey, semua faham tak mengenai gaya bahasa pada hari ini kita belajar? Alhamdulillah faham. Alhamdulillah. Okey, kalau sinopsis tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sinopsis tu okey tak sinopsis? Boleh faham? Boleh Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, kita jawab soalan daring. Apa beza PTIU dan seminar percuma? Sama je, seminar percuma ni di bawah PTIU daring. Kalau tuition PTIU kelas juga, tapi sekarang ni sebabkan ada ada PKP 3.0, jadi sekarang ni kita ada promosi. Promosi di mana satu subjek kita tawarkan RM60. Kalau untuk kelas bahasa Melayu kita ada 2 jam kelas. Maksudnya 1 jam, maksudnya 2 jam kelas. Maksudnya 2 kali kelas, hari Khamis dan juga Ahad. Hari Khamis pukul 8 hingga 10 malam, hari Ahad pukul 9 sampai 11 pagi. Jadi untuk promosi ni kita menawarkan satu subjek RM60 sahaja. Kamu boleh pilih mana-mana subjek yang kamu nak daftar. Satu subjek pun boleh, satu subjek RM60 sahaja. Okey. Jadi RM60 tu kamu akan belajar 4 jam dalam 1 minggu untuk satu subjek. Kalau kelas bahasa Melayu ada 2 kali, hari Khamis dan juga hari Ahad. Seminar percuma ni sama saja. Seminar ni macam kelas, tapi seminar ni macam cikgu terangkan. Cikgu terangkan apa dia. Kalau kelas kita ada buat latihan sekali, ada kuis sekali. Tu tak Kaisara? Tu tak Fikri Hafiz? Kalau seminar kita ada penerangan sahaja. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan seminar lagi? Tak ada cikgu. Okay, Tak ada. Okay. Cikgu yang 7.8% tu macam mana? 7.8% yang macam mana Ika? 7.8 diskaun ke? Betul lah kot. Oh, nanti boleh tanya admin sebab tu diskaun yang terbaru tu. Okay, nanti boleh tanya dekat pihak tuition macam mana. Okay? Alright. Okay. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua sebab berjaya menghadiri seminar pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih pada semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa solat. Okay, terima kasih semua. Bye. Terima kasih teacher. Terima kasih cikgu. Terima kasih teacher. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih cikgu. Sama.